Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ni saya rasa saya nak kongsi dengan anda lebih kurang dalam 4 kisah yang kita nak ketengahkan pada malam ni. Tapi sebelum tu guys, macam biasa, kita layan the intro. Okay guys, intro pun dah settle. Okay, so macam mana korang semua? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan macam saya cakapkan tadi, hari ni kita nak kongsikan lebih kurang dalam 4 buah cerita. Tapi sebelum kita mulakan dengan kisah kita pada malam ni, kepada anda yang masih lagi belum subscribe ke channel The Segment, saya harap anda boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan make sure anda tekan butang bell notification icon tu, supaya kalau katakan The Segment keluarkan rancangan-rancangan yang terbaru, nanti anda akan dapat notification lah, notification daripada pihak YouTube tentang episod-episod yang telah disiarkan ni. Okey guys, tanpa masa jom kita bacakan kisah kita pertama, kisah yang dihantarkan oleh Surya. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, saya nak kongsikan pengalaman yang agak seram untuk diri saya ni semasa berada dekat dalam ward ICU. Antaranya, bila seorang demi seorang mangsa H1N1 ni meninggal dunia dekat depan mata saya. Dan saya ni seolah-olah macam mengalami halusinasi tau. Tapi yang paling susah nak terima, jam dekat dinding menjadi pelik bila kita perhatikan. Pusingan jarum tu seolah-olah macam berlawanan arah jam. Tapi saya tak tahulah macam mana saya nak terangkan benda ni. Bukan tu je Fiz. Hampir setiap hari saya akan didatangi dengan roh-roh orang yang meninggal dunia ni. Ada yang budak kecil, ada yang orang tua, ada yang budak muda-muda. Jadi pada awalnya tu bila saya kena benda-benda macam ni, saya ingatkan macam yalah diorang ni macam manusia biasa. Tapi pada satu ketika tu, salah satu daripada roh ni menembusi seorang nurse. Dia macam lalu dekat depan saya, dia menembusi seorang nurse. Jadi bila saya nampak benda tu, saya macam Astaghfirullahaladzim. Tergamam masa tu. Nak menjerit pun tak boleh, nak bercakap pun tak boleh. Disebabkan apa? Pada ketika tu leher saya ni ditebuk. Jadi hari demi hari, penampakan roh dekat hospital ni dah jadi macam pemandangan benda-benda yang biasa. Dan hanya yang boleh membezakan ialah malam dan juga siang. Jadi bila saya ceritakan benda ni dekat beberapa orang yang melawat saya ni, ada yang mengatakan yang saya ni buat-buat cerita, kan? Tapi bagi saya macam tak ada faedah lah nak buat-buat cerita macam ni. Jadi Fiz, kisah penampakan ni pula, dia bukan saja berada dekat dalam ward ataupun terjadi dekat dalam ward. Masa tu ketika saya dah pulih sepenuhnya ni, saya pun memulakan sesi kerja dengan berulang-alik Seremban KL hampir setiap hari. Jadi ada pada satu malam ni, ketika menyusuri highway utara selatan, ada terjadinya satu kemalangan. Jadi pada satu malam tu, ketika menyusuri highway ke utara selatan ni, ada aksiden ni. Mangsa tu adalah seorang penunggang motosikal. Jadi Fiz, pada ketika tu saya macam sangat-sangat yakin lah yang mangsa tu dah meninggal dunia. Jadi disebabkan aksiden tu, jalan dekat highway tu habis jam teruk ni. Traffic jam teruk, kan? Berkilo-kilo traffic jam dia ni. Jadi apabila bas yang saya naiki tu, bas yang saya naiki tu menghampiri betul-betul dekat tempat kejadian tu, saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, roh tu ataupun roh pada mangsa aksiden ni berdiri dekat sebelah jasad dia. Pakaian dia semua sama. Baju hitam, seluar kelabu, semua sama. Agak seram juga bila nampak benda ni. Dan roh mangsa tersebut
sempat menoleh ke arah saya. Tapi muka dia tu macam dalam keadaan sedih lah. Dan selepas beberapa ketika, roh mangsa tersebut hilang dekat tempat kemalangan tu. Macam-macam lagi lah Fiz, pengalaman yang berlaku dekat saya ni, sehinggakan saya terpaksa mengadukan kepada keluarga, terutama sekali kepada ayah saya. Dan saya pun dah dibawa untuk berubat, untuk ditutup hijab mata saya ni. Dan seperti mana yang korang semua tahu, bukan mudah untuk tutup hijab mata ni. Penampakan roh dan juga entiti alam sebelah ni tetap berlaku berbulan-bulan lamanya. Sehinggalah perlahan-lahan penampakan tu makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, dan seterusnya hilang daripada pandangan mata saya ni. Tapi kan, kalau katakanlah saya berada dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya, bulu roma akan tetap meremang dan perasaan seram tu akan datang macam membuak-buak. Tapi kalau katakanlah jadi benda macam tu, saya buat-buat macam buat-buat biasa je masa tu, buat-buat tak tahu je, kan? Dan saya akan memperbanyakkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi Fiz, pada tahun 2017 saya ni pernah dapat satu invitation tau. Dapat satu invitation untuk menguji tahap keberanian blogger, iaitu bermalam di Amber Court. Tapi saya tolak tawaran ni. Tak nak cari penyakit. Dari elok-elok tak nampak entiti-entiti seram ni, tak pasal-pasal tiba-tiba nampak balik pula. Memang saya angkat tangan Fiz. Memang saya tak pergi. Cukup-cukuplah dengan pengalaman selepas bangun daripada koma dulu. Dah tak sanggup dah rasanya. Jadi itulah Fiz, kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okey guys, itu ya kisah kita yang pertama. Kisah yang dikongsikan oleh Surya dengan kisah dia yang berjudul Roh Orang Meninggal Berkeliaran. Dia macam Tapi saya pasti saya sangat-sangat pasti yang ada di antara anda semua yang boleh nampak benda-benda macam ni kan. Dan saya sangat-sangat berterima kasih sebabkan saya tak nampak benda-benda macam ni. Saya dapat rasa. Tapi kalau katalah saya nampak sekalipun setakat hanya orang kata kelibat-kelibat, itu okey lah. Benda-benda yang tak menyeramkan daripada pandangan mata saya ni, Alhamdulillah. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang kedua. Kisah yang dikongsikan oleh Juana. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak share satu pengalaman sekitar tahun 2004 sewaktu company trip ke sebuah resort di Rompin. Jadi pada waktu tu kita orang bertolak lebih kurang dalam pukul 9 pagi lah daripada pejabat menaiki bas. Jadi walaupun company trip ni banyak aktiviti, jadi saya dengan Mekha, kawan saya seorang ni nama dia Mekha. Saya dengan Mekha ni langsung tak join apa-apa aktiviti ataupun apa-apa cara sekalipun. Dan kita orang berdua ni banyak lepak dekat bilik lah. Kan? Kira kita orang pergi bercuti je lah. Kan? Macam-macam alasan lah yang kita orang bagi. Tak sihat lah, sikit perut lah, macam-macam lah. Jadi pada malam pertama lepas waktu makan malam, waktu dinner ni, saya dengan Mekha pun teruslah naik ke bilik, masuk ke bilik. Lagipun tak ada aktiviti yang menarik pun untuk saya dan juga Mekha pada ketika tu nak tengok. Jadi nak dijadikan cerita, bila kita orang dah sampai dekat bilik ni, Mekha nampak ada 2 ekor lipas merayap dekat dalam bilik. Dia pun dah kelang kabut ni, nampak lipas. Yang saya ni pula tak berapa nak takut sangat dengan lipas. Saya cubalah untuk halau lipas tu, tapi tak dapat. Jadi selepas dah berperang dengan lipas-lipas ni semua ni,
kita orang pun ambil keputusan untuk minta bantuan daripada front office. Dan sempatlah kita orang ni digelakkan oleh abang front office bila tengok gelagat kita orang berdua dekat dalam bilik tu, kan? Nak kata saya takut dengan lipas, saya tak takut sangat lah. Tapi Mek Ha ni memang takut teruk lah. Jadi Fiz, lepas dah selesai masalah lipas ni, kita orang pun lepak lah dekat dalam bilik. Dan lebih kurang dalam pukul 12 malam je tu, pintu bilik kita orang ni berbunyi tak 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 tak. Rupa-rupanya kawan kita orang ni Azli datang ke bilik. Lepas tu si Azli ni pun macam, "Weh, jom kita lepak kat tepi pantai. Lepak-lepak kat sana sambil-sambil kita kunyah jajan, jom." Kan? Best juga kan, kena-kena angin-angin malam ni. Jadi macam bila fikirkan balik pelawaan daripada Azli ni, kita macam, oh okey lah. Kan? Sebabkan makan dinner tadi pun tak berapa nak kenyang sangat pun. Kalau ikutkan hati pada kita orang berdua ni, memang malas nak pergi. Tapi disebabkan didesak ataupun diajak berkali-kali oleh si Azli ni, maka kita orang pun pergilah. Turunlah ke pantai bersama-sama. Jadi masa waktu tu, bukan kita orang bertiga je. Masa dekat pantai tu ada saya, Mek Ha, Azli, Zarimi, Kak Syida dan juga Amran. Total lebih kurang dalam 6 orang lah termasuk saya ni. Jadi bila kita orang lepak dekat tepi pantai ni, macam-macam benda lah yang kita orang bualkan. Benda-benda yang kelakar pun ada, benda-benda yang seram pun ada, sedih pun ada. Kan kita orang cerita macam-macam. Sampai tak sedar masa tu berjalan. Jadi masa tengah-tengah menyembang ni, tengah-tengah berborak apa semua ni, mata saya ni sesekali akan melilau lah. Melilau pandang keadaan sekeliling tu. Jadi masa saya tengah pandang keadaan sekeliling masa tu, secara tiba-tiba mata saya ni tertangkap ada satu lembaga putih pada tiang lampu. Jadi bila saya nampak, astagfirullahaladzim, agak tersentak juga masa tu Fiz. Agak terkejut. Dan cepat-cepat saya palingkan pandangan saya kepada Zarimi yang berada betul-betul dekat depan saya. Dan masa tu saya punya badan dah mula rasa kekok lah. Dah mula rasa cemas. Jadi si Zarimi pun tanyalah dekat saya, kau ni kenapa ni? Kelang kabut lain macam je aku tengok kau ni. Tak ada apa-apa lah. Ceritalah, aku tengah dengar cerita. Tak ada, mungkin sejuk sangat kot kan dekat tepi pantai ni. Tak apa, cerita sama-sama. Jadi diorang pun bersambung lah ataupun bersembang lah lagi kan. Bersembang. Dan kebetulan pula pada waktu tu, masa tu aku ada nampak ataupun saya ada nampak ada anjing liar duk mundar-mandir dekat kawasan yang kita orang tengah duduk ni. Tapi Fiz, yang paling menyeramkan, anjing tu dia seakan-akan macam memandang ke arah tiang lampu yang saya nampak lembaga putih tu tadi. Jadi bila anjing tu dah mula menyalak tanpa henti, kita orang semua berhenti berbual dan kita orang pandang ke arah anjing tu. Pada waktu tu saya dengan Mek Ha dah betul-betul rasa tak sedap hati dah ni Fiz. Dan memang pada waktu tu saya memang dah tak berani nak pandang ke arah tiang lampu tu dah. Tapi disebabkan anjing tu menyalak tanpa henti, akhirnya kita orang semua ambil keputusan untuk balik ke tidur masing-masing. Jadi sedar tak sedar lebih kurang dalam pukul 4.45, pukul 5 pagi macam itulah. Jadi masa dipendekkan cerita, masa kita orang balik ke KL ni, si Zarimi ada tanyalah apa benda yang terjadi kan. Disebabkan kita orang pun dah keluar daripada kawasan resort tu, saya pun ceritakanlah dekat Zarimi ni apa benda yang terjadi pada malam tersebut. Jadi saya pun cakap lah ke dia, Mi, aku rasa masa kita orang tengah borak malam tu kan, aku ada nampak macam ada lembaga putih lah dekat tiang lampu tu. Itu yang aku jadi macam tak keruan tu, kau perasan kan? Aku tiba-tiba jadi macam mengelabar, macam duduk tak selesa. Tapi bila kau tanya kenapa, aku cakap tak ada, mungkin angin sejuk. Kau ingat tak? Aku ingat. Tapi biar betul tu, dia berdiri kat tiang tu ke? Tak, dia bukan berdiri kat situ. Tapi benda tu berpaut peluk dekat tiang lampu tu. Tapi gaya dia tu macam pandang ke arah kita semua yang tengah berborak ni lah. Syukur sangat-sangat Hafiz, tak ada apa-apa yang berlaku pada malam tu. Memang seram. Memang saya nampak lah lembaga putih ni memang berpeluk pada tiang lampu tu dan pandang ke arah kita orang. Jadi macam itulah pengalaman pertama saya nampak makhluk yang macam tu di Somerset Rompin. Itu je Fiz, kisah yang saya nak kongsikan bersama. Assalamualaikum.
Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang dikongsikan oleh Juana, Lembaga Putih di Resort Somerset, Rompin. Orang-orang Rompin, siapa daripada anda semua, ada di antara anda semua yang pernah tinggal di Somerset, Rompin, kalau korang pergi dekat pantai dia, nampak ada satu tiang lampu kat situ, mungkin dekat situlah benda tu bertenggek dan berpaut agaknya, kan? Wallahualam, kita pun tak tahu. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Oh, gambar kisah yang ketiga ni dia ada gambar. Okey, kejap saya tengok kejap, dia ada gambar kisah yang ketiga ni. Oh, gambar dia boleh tahan besar juga. Okey, kejap. Bagi saya savekan gambar ni dulu. Okey, kejap guys. Dah macam live show kan? Alamak, berbunyi pula dia. Dah macam live show kan? Korang kena tunggu saya nak save gambar dan sebagainya. Padahal bukan live show, recorded show ni. Kan? Teruk betul si Hafiz ni Okay, kejap guys, bagi saya cepat-cepat buat dia punya gambar. Okay, gambar dia dah dekat sini. Saya keluarkan kejap. Okay, alright. Okay, jom kita bacakan kisah kita yang ketiga. Kisah yang dikongsikan oleh Puan Nia. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, saya cuma nak berkongsi cerita dan ingin bertanya pendapat serta soalan di atas cerita saya dan juga pengalaman saya ni. Pada minggu lepas, saya turun ke sebuah taman untuk berjoging di sebelah petang. Dan ketika tu berlakunya hujan panas lah. Hujan panas tapi tak adalah lebat mana pun. Dan saya pun berteduhlah dekat satu kerusi bangku dekat bawah pokok-pokok yang banyak dekat situ. Jadi orang kata tak adalah basah sangat. Biasalah bila kita berjoging akan ada bangku-bangku dekat situ kan. Jadi saya tengah duduk kat situ, tengah berteduh dekat situ. Dan saya pun tengah duduk dan termenung lah. Termenung. Dan hujan pun dah reda. Dan masa hujan reda tu saya nampak ada sebuah pelangi tau. Cantik sangat. Sama seperti dalam gambar yang saya nak tunjukkan sebentar nanti. Jadi saya pun ambil lah gambar tu, suasana alam dengan apa kata pelangi ni. Yalah lepas pada hujan panas kan. Saya tengok, saya ambil kecil. Jadi saya pun tengoklah gambar tu. Dan bila saya tengok gambar tu dan saya pun start balik berlari. Saya pun simpanlah handset saya dekat dalam pouch bag. Dan terus memanaskan badan saya dan berlari. Sambung berjoging pada waktu tu. Jadi pada waktu tu Fish, saya mula berlari lebih kurang dalam pukul 5.40 petang. Dan sewaktu saya tengah berlari ni, saya ni macam tengah ralit tau. Tengah ralit melihat flora dan fauna dekat situ. Kecantikan flora dan fauna dekat situ. Memang cantik tempat ni. Jadi tak fokus sangat nak berlari. Sebab sekadar nak memanaskan badan je dulu. Jadi masa waktu tu saya tengah berlari ni, otak saya pun kosong je, blank je. Tak ada fikir apa-apa pun. Dan secara tiba-tiba saya terasa yang saya lari di tempat tu dah beberapa kali tau. Dan saya baru terasa bahawa selekoh yang saya lalu tu, saya dah lalu tadi. Orang ramai yang berlari tadi tu pun tak ada. Saya seorang je dekat situ. Jadi saya pelik juga, mana pergi orang ramai-ramai dekat belakang saya tengah berlari tadi. Sebab saya tak perasan pun yang diorang overtake saya ke apa. Dan mana taman permainan yang ada taman tu sebagai tanda dah ke penghujung trek. Saya tak nampak taman tu. Sebab bila kita berlari, dia akan nampak satu taman ni.
Okey, taman permainan. So taman permainan tu menandakan kita dah sampai dekat bahagian hujung trek. Tapi saya tak nampak taman permainan ni. Apalah, saya pun lari dan dengan lafaz bismillah, saya fokus dan saya terus berlari terus ke depan. Memang dah tak fikir orang kata nak pusing ke belakang pada waktu tu. Dan sedang saya berlari anak ni, tengah berlari ni, tiba-tiba nampak orang berlari berlawanan arus. Mula-mula saya nampak ada seorang budak lelaki lebih kurang umur dalam 9 tahun macam tu. Jadi pada waktu tu terdetik dekat dalam hati saya macam, beraninya budak ni lagi seorang-seorang kat sini. Kan? Yalah, umur baru 8-9 tahun. Berani dia lagi seorang-seorang. Okay, saya lari lagi. Lepas pada tu pula, ada seorang pakcik yang mungkin usia dia dalam 60 lebih. Dia pun berlari juga. Tapi cara dia berlari, dia menunduk sambil berlari. Dia tunduk lagi. Jadi masa saya tengah berlari, nampak berselisih dengan orang tua ni, saya macam, okeylah, kejap lagi ada orang lain ni kan. Jadi saya pun berlari. Tak lama lepas pada tu, tak ada orang balik. Saya toleh ke belakang, pakcik tua tu pun tak ada. Budak yang 9 tahun tu pun tak ada. Saya dah pelik dah. Jadi sampailah pada satu waktu ni, ada seorang berada lari kat belakang saya. Dan berada ni, dia terus overtake ataupun memotong saya tau. Masa dia lari, saya tengah lari, lepas tu saya nampak lah berada ni overtake saya. Saya pun tengok dia. Dan semerbak bau wangian kasturi kijang tau Fiz. Semerbak bau dia wangi. Jadi saya pun fikirlah, okeylah, berada ni dah dekat sini kan, aku nak follow lah berada ni. Dan saya pun follow. Dan follow, alhamdulillah, lepas saya follow dan lebih kurang dalam 15-20 langkah berlari ni, terus nampak taman permainan dekat situ. Menandakan dah di penghujung trek. Dan taman permainan yang dah menandakan, orang kata penghujung trek ni, bila saya dah sampai kat situ, saya macam alhamdulillah. Saya tengok jam. Saya berlari pukul 5.40. Jam dah menunjukkan pada pukul 6.20 petang. Kemudian saya cuba untuk beranikan diri. Saya nak cuba trek yang kedua ni pula. Berapa minit pula saya berlari? Adakah lama seperti trek yang pertama ataupun sebaliknya? Okey. Masuk dekat trek yang kedua, 6.30 saya mula lagi. Dan tak sampai 10 minit, saya dah sampai dekat taman permainan di penghujung trek tu. Allahu Akbar. Naik bulu roma saya habis. Sebab apa? Di trek yang pertama, saya start 5.40 berlari. Pukul 6.20 baru saya tamatkan larian saya ni. Trek yang kedua, 6.30 saya lari, 6.40 dah settle. Saya tak tahu apa benda yang jadi dekat saya. Sama ada saya ni dikaburi pemandangan saya ke apa ke, saya pun tak berapa pasti, Fiz. Tapi saya sangat-sangat orang kata terasa situasi macam tu macam lain tau. Sangat terasa ya, sebab saya yang merasai benda ni kan. Saya memang terasa benda tu macam lain. Nak cerita pun dekat Hafiz dan juga dengan semua penonton di segmen, mungkin tak semua orang akan percaya cerita ni. Mungkin ada yang cakap ilusinasi lah kan? Ilusinasi pula, halusinasi lah, illusion dan sebagainya. Tak apalah, saya cuma nak berkongsi cerita je. Dan semalam saya berlari lagi sekali dekat taman tu tau. Saya ingat saya mula jam 6.05 minit petang. Dan saya habis lebih kurang dalam pukul 6.38. Tapi saya berlari 3 track, Fish. 3 track. Larian track yang pertama, sambung larian track yang kedua, sambung dengan larian track yang ketiga, daripada 6.05 sampai 6.38. Saya boleh habis 3 track. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Dan soalan saya dekat sini kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen, apa yang sebenarnya terjadi dekat saya ni? Dan dekat sini saya sertakan gambar tempat di mana
saya berlari ni. Dan ini adalah gambar dia. Guys. So ini adalah gambar yang dikongsikan oleh Puan Nia. Dan kalau you guys tengok dekat sini macam ni, dekat sini kan, dekat sini. Kalau korang tengok dekat sini. Ini adalah track pertama yang dia lari tu lah. Dia lari lalu bawah pokok semua kan. Tapi mengambil masa yang sangat-sangat lama untuk dia sampai dekat penghujung track. Penghujung track tu dekat sini lah. Basically kalau anda tengok di bahagian tengah-tengah, itu adalah taman permainan tu lah. Dan itu adalah penghujung track. Jadi guys, apa korang rasa? Ataupun apakah pendapat korang semua tentang apa yang terjadi pada Puan Nia ni? Sama ada dia disorok oleh sesuatu ataupun macam mana? Siapakah budak umur 9 tahun yang berselisih dengan dia? Siapakah orang tua yang pandang ke bawah berlari yang berselisih dengan dia? Dan siapakah berada yang memakai haruman kasturi kijang tu yang melepasi dia ni? Disebabkan berada tu, dia sampai dekat destinasi dia ni. Kan? Agak misteri juga kisah ni. Terima kasih kepada Puan Nia di atas perkongsian yang menarik tentang jogging ke alam sebelah. Jogging ke alam sebelah. Okey. Itu dia kisah kita yang ketiga. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan again ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudi hadir ke dalam rancangan Markas Puaka pada malam ni. Walaupun bukan live show, walaupun dia adalah recorded show, tapi anda masih lagi tetap memberi sokongan yang sangat-sangat padu ke channel The Segment. Dan kita sepatutnya kita berikan tepukan kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kerana menyokong perjalanan segmen daripada dulu sampai sekarang. Walaupun kita sekarang dalam transisi daripada live show berubah kepada rancangan pre-recorded, tapi ada sebab kenapa saya berbuat demikian, dan mungkin dekat sini saya ambil kesempatan untuk explain sedikit. Okay? Jadual kerja saya sudah semakin padat, itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan tak lama lagi isteri saya akan sambung belajar. Jadi bila dia sambung belajar ni, dia akan ada kelas pada waktu malam. Jadi daripada pukul 6 petang sampai 9 malam pada hari-hari yang tertentu. Jadi of course saya lah yang nak kena uruskan rumah dan anak-anak dan sebagainya. Dan yang seterusnya, disebabkan jadual kerja yang agak padat lah. Okay, ini antara main reason kenapa kita sekarang tengah buat transition daripada live show kita berubah ke recorded show. Okay? Jadi saya harap anda masih lagi dapat memberikan sokongan yang padu dan orang kata menjadi tulang belakang kepada channel The Segment. Okay? Walaupun ada perubahan, tapi hopefully saya akan terus untuk menjamukan anda, menghidangkan anda, dan anda menjamulah selera kisah-kisah seram ni. Macam tu. Okay. Terima kasih juga kepada anda yang telah menyumbang melalui Super Sticker, Super Chat dan juga TikTok Gift pada malam ini. Dan jom kita bacakan kisah kita yang terakhir. Kisah kita yang terakhir pada malam ni agak panjang. Dia bagi lebih kurang dalam berapa muka surat dia bagi. Berkicap juga saya nak baca ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 muka surat. Jahanam. Okey, jom kita dengarkan kisah yang seterusnya ataupun kisah yang terakhir pada malam ni. Kisah yang dikongsikan oleh Ace Takahashi. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Cip kerana sudi untuk bacakan kisah saya yang tak seberapa ni. Sebelum tu, saya nak minta maaf kepada semua anda yang kata kisah ni tak adalah seram sangat. Saya ada banyak kisah seram. Dan antara kisah seram yang saya pilih ni adalah cerita dulu untuk disampaikan lah. Dan cerita
Cerita ni terjadi pada ketika umur saya berusia antara lebih kurang dalam 14 ke 15 tahun, sekitar tahun 2011-2012. Saya tak ingat sangatlah umur saya berapa ketika tu. Dan kejadian ni bermula ketika saya menyertai rombongan sekolah untuk camping selama 3 hari 2 malam di Tasik Bera. Bersama kira-kira lebih kurang dalam 60 orang pelajar yang lain. Dekat mana Tasik Bera ni, bis? Dekat Pahang. Jadi beberapa hari sebelumnya tu, guru ada panggil kita orang yang akan menyertai rombongan tersebut untuk diberikan briefing apa yang perlu dibawa, aktiviti apa yang bakal dilakukan. Macam-macam lah briefing ni. Dan saya bersyukur sangat-sangat yang salah seorang rakan saya turut menyertai aktiviti sebab tak semua rakan-rakan saya ni minat dengan aktiviti-aktiviti yang macam ni. Jadi pada waktu tu adik si Ifah, adik si Ifah yang belajar dalam aliran agama turut akan menyertai kita orang camping ni. Jadi lega lah sikit sebabkan ada kawan-kawan yang sedikit alim ni ikut pada aktiviti camping ni. Jadi maklumlah Fiz, di antara kumpulan kawan-kawan sekolah dulu, saya, Ifah dan Den antara orang yang agak paling rock sekali lah, paling rockers sekali lah kita orang ni. Kepala otak semua biol masing-masing. Tapi kebetulan pula masing-masing masa tu pengawas masa tu. Walaupun kepala otak tak apa nak okey sangat, kita orang pengawas. Memang garang. Kita orang memang garang dan juga berdisiplin. Walaupun rockers, kita orang garang dan juga disiplin. Perangai gila-gila tu tetap ada, cik. Tetap ada. Tak boleh nak normal sangat. Nanti stres. Jadi masa tu, saya pergi ke sana terjun botol je, cik. Apa yang ada dekat dalam list yang dibelikan oleh guru seperti beberapa pasang baju basahan, kasut ekstra, lampu suluh, ubat dan sebagainya ni, itu je yang saya bawa. Dan pada waktu tu saya langsung tak terfikir nak bawa surah Yasin ke, nak bawa apa-apa untuk pendinding diri ke, tak ada. Saya fikir nak seronok je, bis. Maklumlah pertama kali dapat pergi camping jauh daripada rumah dan juga parents. Siapa tak nak apa? Siapa tak seronok? Siapa tak excited? Jadi dipendekkan cerita, sepanjang perjalanan dan juga beberapa hari sebelum bertolak tu, saya ni asyik terfikir, kenapa diri hati saya ni mengatakan yang saya nak sangat tahu bagaimana rupa tempat tersebut sampai tak senang duduk dibuatnya tu. Saya ni, cip, ada satu perangai. Perangai ataupun kelebihan yang bagi orang lain pelik, tapi bagi saya mungkin itu adalah defense mechanism saya. Iaitu, saya boleh rasa aura seseorang itu untuk tahu dia ni sikap dia macam mana dan juga aura pada sesuatu tempat. Dia lebih kurang macam membaca orang lah. Membaca seseorang ataupun detect aura negatif pada tempat tu. Jadi pada waktu tu tengah leka berfikir bila nak sampai dan sebagainya, saya pun terlelap. Dan saya masih ingat mimpi tersebut sampai sekarang. Saya ni, pada dalam mimpi tu, saya ni seolah-olah macam berada dekat kawasan camping tersebut. Saya tahu dekat mana letaknya tapak kemah untuk didirikan, kat mana kawasan tasik, kat mana kawasan lapang tempat berkumpul, laluan nak masuk ke tapak perkemahan. Semua tu saya tahu. Dan saya ni seolah-olah berada dekat situ. Saya tak pasti saya terkejut ataupun apa, tapi saya macam terperanjat tau. Maksud terperanjat macam bangun terus. Seolah-olah saya ni ditolak keluar daripada tempat tu. Saya terus terjaga. Macam ada yang menghalang saya untuk terus scan tempat tersebut. Jadi bila saya terjaga tu, saya macam, ya Allah, petanda apa ni ya? Pelik betul petanda ni. Tak tahu kenapa, sampai je kita orang pada jalan nak masuk ke tempat perkemahan tu, bulu roma saya ni semua tiba-tiba tegak berdiri, bis. Saya dapat rasakan yang muka saya ni ketat, sebabkan meremang tak habis-habis. Makin dalam kita orang masuk dekat kawasan camping ni, makin teruk meremang dia. Makin sakit kulit-kulit muka ni. Jadi turun daripada bas, mata saya ni dah mula melilau, tengok sekeliling.
rasa berat je udara kat situ. Macam ada benda yang tak kena. Tapi keadaan kat situ elok, Fish. Keadaan kat situ elok, bersih, cantik. Tapi seakan-akan sunyi dan ramai orang. Jadi pada waktu tu tiba-tiba ada cikgu pengiring cakap, cepat keluarkan beg, ambil korang punya peralatan semua ni, semua berkumpul kat sini. Pastikan tak ada apa-apa barang yang tertinggal ya. Cikgu pengiring cakap macam ni. Jadi saya dengan yang lain pun pantas lah ikut arahan, sebab waktu tu dah macam agak petang dah kan? Dan kami tiba selepas Zuhur hampir ke asar. Jadi bila dah siap ambil beg dan juga peralatan dan sebagainya ni pun, cikgu minta kita orang beratur mengikut kumpulan masing-masing. Jadi sebelum kemah didirikan, kami diberikan briefing terlebih dahulu oleh pihak perhilitan dekat situ. Jadi orang perhilitan ni pun cakap lah, dia kata, "Okey, Assalamualaikum semua. Pertama kali saya dan juga yang lain mengucapkan selamat datang ke Tasik Bera. Okey, panggil saya Pak Din. Panggil saya Pak Din. Jadi saya dengan beberapa orang lakan lagi dekat sini akan menjaga kamu semua sepanjang kamu semua berada dekat sini lah. Jadi sebelum kamu semua mula dirikan kemah dan sebagainya ni, ada beberapa pantang larang ataupun peraturan yang saya nak kamu semua patuhi. Okey, faham Yang pertama, barangan peribadi macam handphone, iPad dan sebagainya ni, itu adalah tanggungjawab sendiri. Okey, itu yang pertama guys. Kalau ada yang memakai barangan-barangan kemas macam tali, macam rantai ke subang ke gelang kaki, gelang tangan dan sebagainya, tolong tanggalkan. Okey, tolong tanggalkan dan berikan kepada guru-guru kamu, just in case kalau tercicir ke apa. Okey, itu yang pertama. Okey, faham semua? Okey, sekarang yang kedua. Okey, pantang larang yang kedua. Saya harap kamu semua tak bawa makanan ringan macam gula-gula dan sebagainya. Takut benda-benda ni semua menarik perhatian semut dan juga ular. Okey? Kalau mana yang bawa coklat, yang bawa gula-gula dan sebagainya ni, sampah tu jangan buang merata. Yang ketiga ni. Yang ketiga ni paling penting murid-murid. Yang ketiga ni, tolong jangan celupar. Jaga kata-kata kamu ni. Saya tahu sekarang semua kawan-kawan semua ramai dekat sini. Seronok mulut tu kena jaga. Jangan mencabar, jangan mencarut dan sebagainya. Kamu semua tahu kamu dekat dalam hutan sekarang Dan yang seterusnya, kemana kamu semua pergi, jangan pergi sorang-sorang. Pergi berdua ataupun pergi beramai-ramai dan bagi tahu pada pihak kami ataupun kepada guru-guru kamu. Jangan senyap-senyap je pergi, bahaya. Okey, ini amaran keras Jangan ke mana-mana seorang diri. Okey? Pastikan anda berdua ataupun beramai-ramai. Okey. Saya rasa itu saja buat masa ni guys. Okey? Jadi saya dan juga petugas lain harap kamu semua enjoy masa kamu dekat sini, dekat Tasik Bera ni. Dan insyaAllah kalau ada apa-apa hal, tolong bagi tahu pada cikgu dan juga bagi tahu pada kami lah. Jadi itu cakap Pak Din tau. Jadi bila habis saja ucapan daripada Pak Din ni, cikgu pun mengarahkan kita orang ni menaikkan kemah dekat tapak yang telah disediakan. Dan kemah saya adalah kemah yang ketiga daripada laluan jalan kaki, berhadapan dengan sebuah pokok yang tak adalah besar mana sangat. Lebih kurang sebesar 2 pemeluk lah. Lebih kurang. Tak tahu, tak nak berada dekat hujung sangat ataupun di depan sangat. Adik si Ifah ni cakap macam tu. Adik si Ifah cakap macam tu. Dia tak nak berada dekat hujung, tak nak berada dekat depan sangat. Jadi bila kita orang pun dah naikkan kemah dan sebagainya, kita orang pun diberikan masa untuk buat aktiviti sendiri ataupun aktiviti bebas. Jadi saya buat keputusan lah. Saya buat keputusan untuk kemas beg dan juga kemas kawasan kemah kita orang. Dan saya ni ditemani oleh adik si Ifah. Saya tak pasti Ifah ke mana pada waktu tu. Saya ditemankan oleh adik dia ni. Jadi masuk je solat maghrib, cikgu panggil kita orang semua agar berkumpul dekat gazebo untuk buat solat berjemaah. Jadi bila dah selesai solat dan sebagainya ni, kita orang pun makanlah makanan yang disediakan. Dan malam tu kita orang semua tidur awal. Penat sangat malam tu. Yalah.
Mula perjalanan daripada sekolah sekitar lebih kurang dalam pukul 7 pagi. Dan sampai pun dekat situ nak hampir lewat petang. Terperap lama dekat dalam bas. Pening kepala. Jadi Fiz, masa kita orang tengah siap-siap sedia nak tidur ni, tiba-tiba datang idea tu. Datang idea nak pasang satu tali antara kemah dan juga pokok yang berhadapan dengan kemah kami ni untuk kegunaan gantungan tuala ataupun baju basahan. Kemudiannya, bila ibu jari kaki kiri seakan-akan disengat ataupun digigit sesuatu, sebab tu saya berdiri rapat dengan pokok tu. Melompat juga masa tu. Kan? Melompat disebabkan terkejut bercampur takut. Jadi bila saya dah kena gigit tu, saya suluh pakai lampu suluh, macam ada 2 kesan gigitan tau. Kecil je kesan gigitan ni. Sangat-sangat kecil. Nak kata ular? Tak, bukan ular. Lipan ke? Tapi macam besar tau lubang gigitan tu. Okey? Macam mana nak cakap Dia gigitan tu kecil tapi penampakan lubang gigitan tu macam besar sikit. Nasib baik tak berdarah. Okey? Mungkin makhluk ataupun benda dekat pokok tu marah dekat saya, ikat tali dekat situ tanpa bagi salam ataupun minta izin kot. Kan? Tak pandang atas, tunduk je pada waktu tu. Dan saya pun masuklah ke dalam kemah untuk tidur bila adik Sifah tiba-tiba tanya, "Kak, akak ada bawa garam tak, Kak?" Adik Sifah ni tanya. Saya pun jam juga dia tanya macam ni. Dah mana pula dapatkan garam tengah-tengah hutan macam ni, Fiz? Malam pula tu. Jadi saya pun jawablah dekat adik Sifah ni, mana ada bawa garam? Cikgu tak suruh pun kena bawa garam. Nak buat apa dengan garam? Lepas tu si adik Ifah ni cakap, jomlah Kak, kita tengok dekat kantin belakang tu, kalau ada, manalah tahu ada. Jadi soalan saya ni tak dijawab. Terus adik Ifah ni ajak pergi cari garam ni. Saya pun ikut je lah. Dan pada waktu tu si Ifah menyampuk, korang nak kena cek garam? Tak apalah, aku duduk sini jaga barang. Jadi bila sampai je dekat kantin, dekat kawasan tu ada kantin dekat situ, ada sebungkus besar plastik terletak bersebelahan dengan sinki tau. Lepas tu si adik Ifah ni pun macam, ada pun. Jadi saya pun hulur je lah kepala, hulur kepala je lah daripada belakang tengok apa benda yang dia buat. Kan? Jadi saya pun tanya balik dekat si adik Ifan ni, "Dek, nak buat apa garam ni, Dek? Oi. Nak buat apa, Kak? Nak buat pagar kat kemah lah, Kak. Kita kan dekat dalam hutan." Dan adik Ifah masa tu ambil sebungkus garam daripada plastik dan bergerak semula ke kemah. Jadi bila sampai je dekat kemah, adik Ifah hulurkan saya bungkusan garam tadi. Jadi saya pun ambil lah bungkusan garam ni, agak terpinga-pinga jugalah. Adik nak akak buat apa ni? Tak, Kak, ini kan kemah akak. Sebab akak punya kemah ni, akak lah yang kena pagarkan. Nak suruh akak pagarkan? Nak pagar macam mana? Akak ingat ayat kursi tak? Tak sangat lah. Al-Fatihah tahu? InsyaAllah boleh lah. Kenapa? Akak ingat 3 kul? Ingat? Okey. Kalau macam tu, akak baca bismillah dulu. Okey. Lepas tu akak baca Al-Fatihah dengan 3 kul sambil akak tabur garam tu dekat sekeliling kemah tanpa putuskan garam tu. Akak buat 3 kali pusing cukup lah. Dik, tanpa putuskan garam tu macam mana, Dik? Maknanya akak tak boleh berhenti lah masa akak taburkan garam tu. Akak ambil je lah garam tu banyak-banyak kat tangan akak. Akak tabur keliling kemah. Jangan terputus garam ni. Okey. Jadi Fiz, masa tu saya pun ikut je lah apa yang si adik Ifah ni cakap. Terkumat kamit masa tu mulut saya duk membaca kan. Macam menjapi serapah pun ya juga, Cip. Kebetulan pada waktu tu akak senior dekat kemah sebelah pun tanya kita orang apa benda yang kita orang tengah buat. Jadi bila kita orang dah bagi tahu perkara yang sebenar, kakak senior pun nak pagarkan juga kemah dia ni. Dan malam tu alhamdulillah tak ada jadi apa-apa dan semua tidur. Tapi semua dah tidur, tapi kita orang tidur macam agak tak nyenyak lah. Yalah, tempat baru kan.
Kejap-kejap terbangun. Rasa rimas pun ada juga pada waktu tu. Macam mana kalau ada benda yang memerhati? Tapi tak tahu daripada mana datang benda ni. Jadi keesokan pagi tu, sebab tu cikgu kejut bangun untuk solat subuh berjemaah ni, saya rasa badan macam semacam je. Macam tak best. Dan waktu nak mandi, saya langsung tak boleh nak sentuh air kolah untuk cuci muka dan juga basuh kaki. Rasa sejuk dia ni kalah ais batu lah. Tapi orang lain elok je mandi, basuh muka apa semua. Kenapa saya tak boleh? Jadi bila saya tengok air kolah ni, dia macam pelik sedikit. Apa pasal air kolah ni hitam semacam ni ya? Tak macam semalam pun. Semalam elok je warna dia, macam hijau-hijau lumut macam tu. Kenapa kolah ni macam peti mandi mayat besar dia? Mengomel saya seorang-seorang masa tu, Cip. Saya tak cakap banyak, Cip. Terus keluar bagi tahu cikgu. Lepas dah bagi tahu cikgu, lepas tu cikgu pun cakap, kamu demam ni. Ada bawa ubat? Mari tengok. Boleh tahan panas kamu ni. Jadi bila cikgu cakap macam ni, saya macam agak terpinga-pinga juga tau. Menggigil apa semua tak ada, tiba-tiba demam. Jam otak. Jadi pagi tu jawabnya memang tak mandilah, kan? Cikgu halau masuk ke dalam kemah lepas solat subuh dan sebagainya, dan cikgu pun tak benarkan saya ikut aktiviti pagi tu dan minta saya berehat dekat dalam kemah je. Jadi saya pun diamkan je lah. Saya duduk je lah dekat kemah ditemani dengan adik si Ifah ni. Saya duduk dalam kemah, nak baring, nak cuba untuk sambung tidur balik. Masih tak boleh tidur, rasa rimaskan sesuatu tau. Jadi saya pun pandang je lah. Pandang pemandangan menghadap ke tasik yang tak jauh terletak dengan kemah saya pada waktu tu. Tengah leka pandang pemandangan masa tu, cantik pemandangan depan mata ni. Secara tiba-tiba rasa meremang. Rasa seram sejuk semacam. Tak ada cerita banyak. Tarik selimut, selubung satu badan. Jadi sedar-sedar je dah petang tau masa tu. Sedar-sedar dah petang, terdengar bunyi riuh rendah kawan-kawan dekat situ. Yang balik daripada berkubang aktiviti pertama. Jadi saya ingatkan mereka ni berkubang setakat main lumpur sikit-sikit je lah. Rupa-rupanya habis satu badan penuh dengan lumpur. Nasib baik saya tak sihat. Kalau tak, dengan saya sekali terkena. Jadi dah solat asar, aktiviti seterusnya adalah berkayak pula. Tapi sebelum naik kayak, kena basahkan badan dulu. Dan terkena basahkan badan dengan terjun ke dalam tasik ataupun pakai semula baju yang mereka gunakan sewaktu berkubang tadi. Ramai ke yang pakai baju berkubang masa tadi? Ada sesiapa nak excuse ke? Saya pun terus angkat tangan. Saya rasa tak sedap hati tengok tasik tu daripada waktu kami sampai semalam lagi. Jadi Cip, nak berikan gambaran tasik tu memang cantik memukau. Sekali pandang rasa tenang aja tasik ni. Pada mulanya lah. Tapi tasik ni dipenuhi seolah-olah macam semak tau. Dipenuhi macam semak yang agak tinggi. Dan ada satu jalan air dekat situ. Dan mengikut kata Pak Din, di hujung laluan tu ada sebuah kampung orang asli, tapi apa nama dia saya tak ingat. Dan di tengah-tengah tasik tu pula seperti macam ada pulau kecil. Cuma tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh dekat situ tumbuh pada satu tumpuk aja. Dan saya pun tak tahu nak gelarkan benda tu apa. Dan berhadapan dengan kawasan tu, jarak kira-kira lebih kurang dalam 20 ke 50 meter tempat kita orang berdiri ni, kawasan tu gelap dan sangat-sangat menakutkan. Rasa semacam je kawasan tu. Dan Pak Din pun ada cakap juga, dekat situ ada kawasan yang sangat dalam. Jadi bila berkayak ni, kita kena perlu berhati-hati. Nak cakap saya nak je saya cakap pada waktu tu, ataupun nak je saya jerit pada waktu tu, jangan pergi ke kawasan tempat-tempat macam tu lah. Tapi tak terkeluar daripada mulut saya. Terkunci habis mulut ni. Jadi rakan-rakan lain semua seronok lah terjun. Nak halang pun tak boleh. Mulut dah terkunci, badan pun dah keras membatu macam tu je. Saya duduk kat tepi tengok je lah diorang ni.
Dan 2 orang guru pengiring yang mulakan ataupun yang mula merasmikan aktiviti kayak petang tu. Jadi bila cikgu-cikgu ni dah merasmikan aktiviti pada petang tu, Pak Din pula tegur diorang. Pak Din tegur diorang selepas diorang dah habis kayak lah. Pak Din tegur, cikgu, berani cikgu lalu situ Pak Din tegur salah seorang daripada cikgu. Dan masa tu kepala saya terus toleh ke arah Pak Din ni. Toleh ke arah Pak Din, dan masa tu nampaklah cikgu tu tengah naik daripada kayak tu kan. Maksud Pak Din apa benda yang saya berani ni? Tak adalah cikgu. Kawasan yang cikgu lalu tu kawasan keras. Dah berapa orang dah yang naik kayak kat situ asyik terbalik je bila lalu kat situ. Jadi bila saya dengar Pak Din cakap macam ni, saya dah agak dah mesti ada benda yang tak kena ni. Jadi bila masuk je waktu maghrib, dah rasa lain macam dah. Tapi still buat tak tahu lagi ni. Malam ada aktiviti perkumpulan. Jadi tengah leka kita orang berbual dalam kumpulan ni, tiba-tiba saya rasa macam ada orang yang merangkak pada kerangka siling yang berbentuk segitiga tu, Cik. Tengah-tengah leka dengan ahli kumpulan tengah berbincang ni, tiba-tiba keliling saya semua jadi senyap. Orang yang bercakap, orang bercakap tapi tak dengar. Tak dengar apa lepas makhluk tu muncul. Tak nampak depan mata, Cik, benda ni. Dia macam sama-sama pemandangan daripada belakang ataupun hujung mata je. Masa tu bila saya nampak benda ni, berkerut habis dahi saya masa tu, Cik. Saya tengok benda ni, siapa benda pula ni? Nak dongak tak berani. Tapi saya nampak dia dekat atas tu. Tak logik di akal bila teringat balik cara dia merangkak dekat atas tu. Dia merangkak dekat atas tu, lemah gemalai, perlahan dia merangkak. Jadi bila dia perasan yang saya dapat rasakan kehadiran dia ni, dia terus berhenti berdekatan dengan kita orang. Duduk sambil goyang-goyangkan kaki dia. Kemain lagi dia senyum. Ya Allah, Cip. Cuak time ni, Cip. Masa dia tengah goyang-goyangkan kaki dia sambil tersenyum tu, seronok sangat agaknya nampak budak-budak masuk ke kawasan dia. Dan pada waktu tu saya pandang je lah muka abang-abang senior dengan kakak-kakak senior yang cantik ni. Dan tak sampai beberapa minit, kepala saya tertoleh sendiri ke arah kumpulan guru pengiring yang duduk di hujung gazebo tengah berbual. Macam ada sesuatu yang bisik dekat telinga saya, menyuruh saya pandang ke arah diorang ni. Bila saya pandang dekat diorang ni, mata saya ternampak Pakcik Galah. Ada benda, kita bagi nama gelaran dia sebagai Pakcik Galah, berdiri dekat belakang diorang. Dugaan apa kali ni, Cik? Teruk dugaan ni. Pertama kali saya tengok, Cip. Saya tahu dia tinggi. Dalam kepala otak saya ada 2. First, saya turun daripada gazebo, confirm saya boleh nampak muka dia. Yang kedua, saya tak perlu turun. Saya masih boleh agak berapa tinggi dia ni. Daripada apa yang saya nampak pada waktu tu, dia selebar 2 orang lelaki berbadan sederhana, berdiri rapat di sisi. Okey? Nampak badan dia tu besar macam tu. Dan benda tu berwarna hitam. Jadi bila saya nampak benda tu, saya macam astaghfirullahaladzim. Saya terus palingkan muka saya menghadap ke ahli kumpulan. Time tu, masa tu otak betul-betul jadi jam, Cip. Tak boleh nak brain dengan apa benda yang terjadi ni. Waktu tu nak kata takut, nak kata berani, macam ya juga. Ada macam 50-50 lah. Tak tahu sama ada nak takut ke nak berani ke. Tapi saya rasa macam ada lagi yang saya lihat malam tu, tapi saya tak ingat apa. Memang banyak, Cip, kat situ. Banyak sangat. Mungkin kawasan pengamungan dia yang kita orang dah masuk ni. Tapi itulah yang saya pelikkan tu. Apa yang merangkak dekat atas tu sebenarnya saya tak pernah nampak. Jadi waktu hari terakhir
saya kena juga join aktiviti jalan masuk dalam hutan. Saya dah tak tahu nak bagi alasan apa dah sebenarnya. Jadi pada waktu tu cikgu dan juga Pak Din dah beri amaran, jangan suka sangat dekat dalam tu, mulut jaga-jaga dan sebagainya. Macam-macam lah, macam-macam nasihat yang dia bagi. Jadi cik, masa tu kita orang ikut turn masuk ke dalam hutan. Dan waktu tu otak ni automatically berfikir tentang orang bunian. Automatically. Dan masa tu memang betul-betul dah paranoid habis dah. Cakap, tolonglah, janganlah aku nampak apa-apa, janganlah ada benda yang hilang, janganlah ada orang yang hilang, tolonglah aku tak nak jadi apa-apa, tolonglah. Memang pada time tu memang betul-betul dah paranoid habis. Jadi bila turn nak masuk dekat dalam hutan, Pakcik semua dah tak fikir dah, melilau mata tengok keliling. Separuh hati kata nak tengok orang bunian, separuh lagi kata jangan. Jadi pada waktu tu saya gerak rapat dengan ahli lelaki ni. Seorang abang senior yang macam tahu yang saya dah macam takut-takut ni, dia pun berjalan rapat dengan saya. Dan saya perasan daripada hari pertama dia buat macam tu, tapi itulah, dah jam kepala otak kan, tak tahu nak fikir apa. Jadi bila dah keluar je daripada hutan, rasa lega dia lain macam. Jadi Fiz, dipendekkan cerita, sebab tu kita orang keluar daripada kawasan tasik tu untuk balik ke rumah. Sebab dah tamat perkemahan ni. Dia punya rasa lega tu semacam tau. Jadi saya pandang keluar sepanjang perjalanan keluar daripada tapak ke jalan keluar. Rasa macam seolah-olah mereka ni macam melambai-lambai pada saya. Datanglah lagi. Lebih kurang macam itulah saya dapat rasakan aura dia tu. Kan? Jadi bila balik tu, sampai je dekat sekolah, ayah dan juga Umi pantas ambil beg dan juga peralatan yang saya gunakan, terus bawa saya balik. Tak banyak cakap. Macam dah sediakan sesuatu tau. Dan kita orang pun sampai rumah lewat masa tu hampir pukul 1-2 pagi kalau tak silap saya. Kan? Sebabkan jalan jam masa tu dekat Bukit Putus, jalan jam teruk. Jadi pada waktu tu ayah pun ada pesan, nanti bila dah sampai rumah nanti, shampoo rambut tu sekali, mandi bersih-bersih. Dan terus ayah tolak saya masuk dalam rumah. Tak banyak bunyi jeep, saya buat. Jadi selesai apa semua, saya nak tidur lah. Tiba-tiba Umi pula tanya, kamu nak tidur ke? Dah ambil wuduk? Saya angguk. Dan Umi masa tu suruh saya minum air yasin yang dia dah sediakan. Habiskan satu cawan. Nah, Umi dah siapkan air yasin ni. Minum sampai habis. Lepas dah minum, baca 3 kul Al-Fatihah dan doa tidur. Selawat baca. Selawat baca. Selagi tak tidur tu selawat baca. Umi cakap macam tu. Saya ni Fiz selalunya kongsi bilik dengan Angah, tapi malam tu saya tidur sorang-sorang dalam bilik. Badan menggigil lain macam cip. Baju lengan panjang ni, sweater tebal milik ayah dengan juga stokin pakai semua tebal-tebal, masih menggigil. Kipas langsung tak buka, aircon tak buka. Jadi esoknya tu hari Isnin saya tak pergi sekolah. Officially memang demam teruk lah. Jadi ayah dengan Umi bawa balik kampung, jumpa arwah moyang lelaki saya ni. Moyang lelaki. Arwah ni, dia ni imam besar dekat kampung dan juga pandai mengubat. Dah 3 ke 4 hari saya tak buka mulut cip. Pegun macam patung je, tak tahu apa pasal. Kena sampuk mungkin. Jadi arwah ni pun tengok-tengokkan saya. Lepas tu arwah ni pun cakap, dia terkejut ni yo. Tak ada apalah. Pondok kecil yo. Terkejut dia ni. Dan masa tu saya macam patung lah. Saya tegak je badan saya ni. Saya tengok je moyang lelaki saya tu mengubatkan saya. Tangan dia letakkan dekat atas ubun saya. Dan mulut arwah masa tu terkumat kamit baca surah. Surah apa saya tak tahu. Tapi telinga saya ni rasa panas. Dan saya ni rasa macam nak marah. Tapi saya cuba tahan. Jadi pada hujung minggu yang sama, ayah dan juga Umi bawa kita orang adik-beradik balik ke kampung. Dan waktu tu keadaan saya dah okey sedikit. Dan Alhamdulillah bertambah baik berbanding beberapa hari yang sebelumnya. Jadi pada situ tanya pakcik, kata, kamu nampak apa kak? Saya jam sekejap, nampak apa ni?
Dan barulah saya tahu yang dah riuh pasal saya demam ditegur sewaktu camping minggu lepas. Patutlah semua adik-beradik Umi yang 9 orang tu balik ke kampung. Dan masa tu nenek pula sambung. Itulah kau Long. Apa tak disediakan surah Yasin kek budak tu? Tak pasal-pasal domam ditegur budak tu. Bebel nenek masa tu. Saya diam je lah kat sofa kan. Tengok nenek bebel dekat Umi. Jadi Umi pun jawab masa tu. Tak terfikir lah time tu mak nak suruh dia bawa surah Yasin kau apa kau. Tak terfikir. Pokok dek kau lah. Nenek cakap. Tapi cik, bila saya fikir balik kan, ini bukan kali pertama tau saya nampak dia orang ni. Cuma 3 hari masa saya camping tu memang antara yang paling teruk lah pernah kena. Salam pengenalan yang begitu panjang. Dan sejak kecil lagi, saya dan juga adik-beradik boleh nampak dan juga boleh dengar. Dan mungkin antara sebabnya, saya ni daripada kecil penakut. Selalu kena sakat dengan pakcik dan juga makcik saya yang bongsu sebabkan umur kita orang ni tak jauh sangat. Tapi kan, sejak daripada camping tu, saya macam dah berubah tau. 360 darjah berubah. Daripada seorang yang banyak cakap, seorang yang periang, saya lebih banyak mendiamkan diri dan menyendiri. Sampai di sini saja dululah Cip, cerita yang saya nak kongsikan dengan Cip dan juga kepada semua penonton di segmen Markas Puaka. Kesian pula Cip nak kena baca panjang-panjang. Padan muka. Sekian. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang sangat panjang daripada Ace Takahashi, seram camping di Tasik Bera. Tapi yang buat saya geram dengan dia punya penulisan ni, bahagian-bahagian belakang sekali. Dia kata, kesian Cip nak kena baca panjang-panjang, padan muka. Cuba kalau dia cakap benda ni dekat bahagian depan, dekat muka surat yang keempat ke muka surat yang kelima, boleh dah terima lagi kan. Ini dah muka surat yang ke-16 ni. Okay, mungkin dia hantar dekat saya dalam 5 muka surat, tapi bila dah masuk dekat dalam saya punya skrin ni, font dah dibesarkan, so dia punya page tu jadi lagi panjang. So bila saya calculate, lebih kurang dalam 16 page yang dia dah berikan. Dah sampai yang page yang ke-16, baru dia cakap, kesian Cip nak kena baca panjang-panjang. Dia kata, boleh tahan budak ni, geram je aku. Konong kau jadi. Okay guys, saya rasa itu saja guys untuk malam ni, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.